الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin dan hadirat sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada petang yang barakah ini kita dapat menghadiri tak dengar. Alhamdulillah pada petang ni insya-Allah kita akan mendengar satu tajuk tentang wanita, ya, wanita musafir, ya, musafir tanpa mahram. Sebelum kita definisi timbulnya persoalan, ya, bolehkah wanita itu bermusafir tanpa ditemani oleh mahram, dan siapakah dia kategori mahram tu, ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita wanita bila musafir dengan kita melihat kepada pandangan ulama, sama ada pandangan daripada ulama klasik ke kontemporari dan juga hadis-hadis, ya, dan dalil menggunakan mazhab-mazhab masing-masing. Kita maksud berjalan jauh, melebihi jarak kebiasaan. Safar tu maksudnya berjalan jauh. Kalau dekat tu tak dinamakan musafir lah, ya. Kalau kita berjalan dari rumah nak pergi ke kedai dekat tu tak musafir lah, ya. Berbeza pendapat dalam mendefinisikan safar. Ya, perkara ini disebut tiga hari dan 3 malam lamanya, maka itu dikira musafir, ya. Manakala Ibnu Hazmi mengatakan terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa safar adalah tempat tinggalkan tempat yang kita bermukim tu secara umum, ya, tanpa tentu jarak dia berapa, ya, berapa kilometer. Okey, jadi kesimpulannya safar ialah satu perjalanan keluar dari tempat pemukiman dengan jarak yang dianggap oleh uruf sebagai sebuah
yang jauh, maka ia dikira musafir. Ya, maka biasanya musafir ni dia berkait dengan solat jamak dan qasar. Ya, maknanya kalau seorang boleh jalan ke rumah ya, apa itu mahram? Dan dari segi etimologi, mahram ni berasal dari perkataan haroma, maksud larangan. Dan berdasarkan pandangan Ar-Razi, sama ada kepada suami si wanita, ya, suami si wanita pun dikira mahram, ya, atau mereka yang haram untuk nikahi tersebut, nikahi wanita tersebut selama berkahwin dengan isteri, perempuan berkahwin dengan suami, ada yang mengatakan, ya, dan dia tak boleh seperti lelaki, ya, perempuan taklah, ya, lelaki sama ada ayah, adik, anak saudara lelaki, atuk, pakcik, saudara lah, jalur ibu, itu kira mahram lah. Atau mahram dengan sebab susuan, ya, dengan sebab susuan juga melibatkan individu yang sama seperti nasab. Ini bertepatan dengan nasab. Juga dikatakan, ya, maknanya perempuan tu dia menyusukan seorang bayi dah selama kalau ikut mazhab Syafi'i 5 kali susuan dah, maka dikira anak tu anak susuan, ya, dikira anak susuan. Jadi si ibu tu dia tak boleh berkahwin susuan tu. Dan juga yang berkait dengan anak susuan tu, adik-beradik dia, adik dan sebagainya, dia tak boleh berkahwin lah. Dia anak sendirilah, ya. Susuan juga melibatkan individu sama seperti nasab lah, ya, sama seperti nasab. Dan begitu juga, ya, dari aspek mahram sebab persemendaan, Ibnu Hajar kata ayah tiri, menantu, ayah mertua, dengan sebab wanita tu dia berkahwin dengan wanita ayah tiri sebab lelaki tu berkahwin dengan mak dia tak. Jadi ayah tiri, jadi tak boleh, jadi ayah tiri tu jadi mahram lah, ya, tak boleh kahwin dengan ayah tiri, ya. Menantu, ayah mertua, anak suaminya, ya. Okey.
anak suami jadi dirilah. Ya. Tu tandaan, maknanya bila dah kahwin jadi tak boleh lah. Ya. Tak tunggu. Mak dia kahwin dengan dia. Mak dia ada anak. Jadi sama-sama anak tiri. Itu kompleks lah. Boleh tak? Boleh? Boleh sebab tak ada anak. Kategori susuan lah. Dari kategori susuan. Itu dari aspek nasab lah. Sebab tak ada hubungan Itu saya. Ya. Anak sama anak. Ya. Lain lah. Itu susu aspek mak dengan tiri tak boleh lah. Ataupun ayah dengan anak perempuan tu tak sabar. Aspek lain lah. Sebab saya fokus aspek ni mahram tanpa ni lah. Okey. Itu aspek perkahwinan tak? Itu dah berdasarkan kategori yang pertama, mahram tersebut mestilah secara takbid ataupun selama-lamanya. Dan sebabnya sama ada nasab, susuan atau persemendaan. Mahram mestilah sudah mencapai umur balik yang lain. Syarat-syarat wanita-wanita yang bersama dengannya istilah siqah. Ya, siqah ni maksudnya wanita itu wanita yang soleh, wanita yang dipercayai, ya. Wanita yang baik dan mencapai umur balik dan ciri tersebut dalam konteks isu wanita dengan mahram. Dengan mahram akan menjadi pelindung dan penjaga keamanan kesejahteraan
perjalanan wanita kafirannya. Jadi berdasarkan pandangan mazhab ya, ada 3 pandangan lah. Ada pandangan menjelaskan safar mar'ah ni ya, ya. Untuk melakukan safar tanpa mahram. Maknanya bagi mazhab Hanafi dan Hanbali, kalau seseorang tu seorang wanita nak bermusafir mesti ada mahram. Ditemani oleh mahram. Itu pandangan yang kedua pula, dari pandangan An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ada pandangan yang dhaif dari An-Nawawi, kata wanita boleh melakukan safar tanpa mutlak, tanpa mahram secara mutlak. Secara mutlak pandangan Al-Khattab, serta pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i berdasarkan pandangan Ar-Ramli, mericikan isu ini kepada 2 keadaan ya. Yang pertama kata melakukan safar tuntutan kerjaya ya. Dan kalau ada juga pandangan mengatakan kalau seperti seorang wanita tu dia memeluk Islam, musafir tanpa mahram sekiranya ada keperluan, sama ada bersama gerombolan manusia lain yang terjamin keselamatannya, atau wanita yang dalil bagi pandangan mereka ialah hadis Abu Hurairah, la yahillu li imra'atin tu yaumil akhir an tusafira masirat min laysa ma'aha hurmatun. Maksudnya tak boleh Al-Bukhari nombor 1038 ya. Yang kedua pula dalil pada mereka ambil dari hadis tahujj ma'ah seorang
Jadi berdasarkan hadis ini dapat difahami daripada hadis tersebut bahawa sekiranya urusan safar untuk menunaikan haji yang wajib tidak dibolehkan, maka ke atas safar yang tidak wajib. Safar ni ada banyak kecil, yang wajib, ya, haji dan umrah yang wajib. Apa itu haji dan umrah yang wajib? Itu haji yang wajib ialah haji yang pertama lah, haji yang pertama yang seorang wanita, ya. Sekiranya umur 45 tahun ke atas, boleh bermusafir tanpa mahram, tetapi mesti ditemani oleh wanita yang siqat, yang siqah, yang dipercayai, sekumpulan siqah, ya. Dahulu mungkin tahun. Wallahu alam lah. Itu yang saya dengar lah. Okey. Jadi bagi pandangan Hambali dan Hanafi ni kata maknanya sekiranya urusan safar untuk menunaikan haji wajib tidak boleh, semetelah lagi kalau urusan safar selain daripada bukan kerana untuk melakukan haji, sudah tentu lagi tidak boleh, ya. Itu pandangan Hanafilah. Ya, ini pandangan Hanafi, ya. Umrah yang wajib, umrah yang kali pertama, boleh. Kalau umrah yang kedua, ketiga tu dipanggil umrah sunat lah. Ya, kalau haji pun begitu. Kalau buat haji kali kedua, ketiga tu panggil haji sunat dah. Ya, yang pertama tu wajib. Ya, jadi maknanya ya. Pergi seorang. Boleh. Dia boleh. Kalau macam tahun lepas, mungkin sebab COVID dah, ketat sikit tu dia undang-undang. Maknanya umur 65 tahun ke atas tidak digalakkan, tidak dibenarkan kan. Jadi tahun ni boleh dah, longgar kan. 65 tahun ke atas. Ya, yang pertama tu dikira haji yang wajib lah. Walaupun tak ada mahram, maksudnya suami tak dapat teman ke, ataupun suami dah tak ada ke, ataupun adik tak ada adik-beradik ke, ya, siapa adik-beradik, pok saudara ke apa yang sebelah lelaki, anak tak ada, ya, tak dapat nak teman, dibenarkan, ya, dibenarkan pergi kerana ada wanita-wanita yang siqah, ya. Dia maknanya kita lihat perbahasan lepas ni lah, ya. Perbahasan lepas ni itu pandangan Maliki dan Syafi'i mengharuskan, ya. Harus wanita bermusafir tanpa ditemani mahram, ya. Tapi walaupun tanpa mahram, tapi ada bersama dia sekumpulan wanita yang siqat, ya. Maknanya, dan ada perbahasan juga dari segi larangan ni, kenapa, ya. Kenapa wujudnya hadis melarang wanita-wanita bermusafir tanpa mahram, ya. Kalau berdasarkan Darul Ifta Al-Misriyah, ya, mengatakan sebab larangan satu-satu hukum larangan itu dia ada illah dia, ya, dia ada illah dia. Jadi bagi pandangan Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan illah dia di sini ialah
kerana keamanan, ya. Al-amnu, kalau ada keamanan, ya, dalam perjalanan itu, misalnya dalam menaiki kapal terbang, ya, ada keamanan. Tempat yang kita nak pergi tu terjamin keselamatan dia, tak? Dan maknanya tempat yang destinasi kita nak pergi tu ada orang yang tunggu, ya. Maksudnya ada keselamatan, ada keamanan, kita yakin tempat itu selamat, maka diharuskan, ya, diharuskan. Maksudnya kalau satu tempat tu misalnya tempat itu kita rasa tempat itu tak selamat, ya, tempat itu ada peperangan ke, ada pergolakan ke, maka dalam keadaan ini wanita tidak diharuskan lah, tidak harus diharuskan bermusafir tanpa mahram, ya. Maknanya kita maknanya yang penting maknanya ada keselamatan, ya, terjamin keselamatan itu, ya. Dan kita lihat kalau di Malaysia ni ada mufti, pejabat mufti wilayah persekutuan, dan juga ada sudah mengeluarkan fatwa tentang wanita bermusafir tanpa mahram, ya. Dan juga mufti Johor pada bulan Jun 2001 juga telah mengeluarkan fatwa tentang keharusan wanita, ya, bermusafir tanpa mahram, tapi ada syarat-syarat dia, ya. Ada syarat-syarat dia, nanti kita akan bincangkan lepas ni, ya. Syarat-syarat dia yang mesti dipatuhi, ya. Okey. Jadi di samping itu, bagi mereka yang juga berpendapat bahawa larangan ini dapat memelihara wanita-wanita dari bahaya yang akan menimpanya sepanjang perjalanan daripada orang yang tidak baik. Jadi maknanya kenapa wujudnya larangan wanita bermusafir, ya, tanpa ditemani mahram? Kerana itu adalah untuk menjaga keselamatan, ya, menjaga memelihara wanita itu, ya, kerana satu-satu hukum yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan itu ada kebaikan dia, tak? Ada kemaslahatan dia untuk hamba dia, ya. Dan juga untuk mengelakkan kefasadan, ya, untuk mengelakkan berlaku sesuatu yang tidak diingini, ya tak? Okey. Jadi kemudian seterusnya, bagi pandangan yang kedua pula, membenarkan secara mutlak, dan golongan ini mengambil dalil daripada hadis Adi bin Hatim. Hadis Adi bin Hatim, an Adi bin Hatim qala bainama ana 'inda an-nabiy idza atahu rajulun fashaka ilaihi al-faqah summa atahu akhar fashaka ilaihi qat'us sabil faqala ya Adi hal ra'aita al-hirah qultu lam araha wa qad umbitu anha qala fa in talat bika hayatun la tarayanna az-za'inah, ya, tartahilu min al-hirah hatta tatufa bil ka'bah la takhafu illa Allah, ya. Berdasarkan hadis ini, ada pandangan, ada ulama mengatakan hadis ni terkenal dengan nama hadis Az-Za'inah, ya, hadis tentang wanita bermusafir, ya. Yang mana ada yang mengatakan hadis ini menunjukkan hadis tentang hadis yang akan berlaku pada akhir zaman, ya. Yang mana kita tengok maksud hadis ni, ya, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya ketika aku berada di sisi Nabi SAW, ketika datangnya seorang lelaki mengadu kepada baginda tentang kemiskinan hidupnya, dan datang pula seorang lelaki yang mengadu tentang terhalangnya perjalanan, ya. Satu hari Adi bin Hatim cerita masa tu dia berada di sisi Rasulullah, ya. Kemudian ada seorang lelaki pergi mengadu kepada Nabi tentang hidup dia susah, hidup dia miskin, ya. Kemudian selepas tu mari pula seorang lagi, ya, mari pula seorang lagi
mengadu tentang terhalangnya perjalanan, ya. Perjalanan ada berlaku masyaqqah, ada berlaku kesusahan dalam perjalanan, ya. Maka Nabi SAW berkata, wahai Adi, sudahkah kamu melihat Hirah? Hirah ni adalah nama tempat, ya, salah sebuah tempat di Iraq, ya. Kemudian jawabku, Adi kata, belum pernah aku melihatnya, tetapi aku mendengar cerita berkenaannya. Kata Rasulullah SAW, jika umurmu panjang, ya, Nabi beritahu Adi, jika umurmu panjang, kamu akan lihat orang wanita mengembara daripada Hirah. Hirah tu salah satu tempat di Iraq, sehingga dia bertawaf di Kaabah tanpa takut kepada sesiapa pun kecuali Allah. Ya, jadi maknanya Nabi beritahu Adi akan berlaku pada masa akan datang seorang wanita dia mengembara dari Hirah. Dia dari Hirah ni maksud tempat yang jauh lah, jauh dari Mekah, Madinah, ya. Kemudian dia melakukan tawaf di Kaabah, menunaikan ibadah, ya, bertawaf di Kaabah tanpa takut pada sesiapa pun, ya. Dan kita tengok apa yang diberitahu oleh Nabi SAW memang berlaku dah pada hari ini. Dah, kita tengok pada hari ini ramai wanita sudah memang jadi suatu kebiasaan dah. Wanita banyak bermusafir mengembara, betul tak? Dari tempat yang jauh, seperti misalnya bermusafir kerana menuntut ilmu, tak? Dari rumah dia nak pergi ke IPT, dari utara ke selatan, ke timur, ke barat sudah biasa kan? Sudah ramai dah, ya tak? Ataupun wanita pada hari ini ramai yang berkejaya, tak? Ramai yang berkejaya, jadi terpaksa mengembara, menaiki bas, menaiki kapal terbang, tak? Menaiki kereta api, ya? Pergi dari satu tempat ke tempat yang destinasi yang jauh, ya. Ataupun kerana tujuan yang berdasarkan kepada hajiat, ya. Seperti kenapa? Kerana kerana menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dikira ibadah, tak? Menuntut ilmu dikira ibadah. Dan juga misalnya kerana perniagaan, kerana bisnes, ya. Kerana nak membantu suami dalam meningkatkan taraf hidup, ya. Dan juga kerana nak pergi menziarahi keluarga, nak pergi bersama, nak duduk dengan keluarga, ya. Jadi maknanya sehingga itu dikira sebagai sudah menjadi satu keadaan semasa, menjadi uruf, ya. Pada zaman sekarang wanita bermusafir, ya. Wanita bermusafir. Jadi maknanya kita bolehlah berpegang pada pandangan Syafi'i lah, ya. Pandangan Syafi'i kata harus wanita itu bermusafir, ya. Bermusafir tanpa mahram, tapi seelok-eloknya mesti ada teman, ya. Mesti ada wanita bersama dia, ya. Seboleh-bolehnya, kalau boleh, maknanya kalau seorang diri tu memang tidak digalakkan lah, kerana bimbang berlaku dibimbangi takut tidak selamat, dah. Tetapi kalau dia dah terjamin ada keselamatan, ada keamanan, dan dia boleh jaga diri dia, itu diharuskan, ya. Dibolehkan, okey, ya. Terpaksa dia dikira darurah lah. Kalau terpaksa diharuskan, dibolehkan, ya. Terpaksa macam mana contoh? Kampung ada luar Terengganu.
Maknanya jadi kalau misalnya bermusafir, maknanya kita yakin ada keamanan di situ kan. Ketika maknanya sebab misalnya kalau menaiki kapal terbang, dalam kapal terbang tu kita yakin semua memang ramai lah, ramai orang kan, lelaki, ramai wanita, ramai lelaki ya di airport ya, maknanya ramai ya orang di sana ya. Jadi maknanya seloknya boleh dia dan jangan duduk tempat yang terpencil lah ya. Jangan duduk di tempat yang gelap ya. Jangan duduk di tempat yang jauh daripada orang dah. Kita cari tempat-tempat yang ramai orang ya. Yang kita rasa tak mungkin akan berlaku nak kacau ke dan sebagainya dah. Dan kalau lihat kondisi zaman Rasulullah ya, kenapa Rasulullah melarang wanita bermusafir? Kalau kita lihat macam mana cara perjalanan pengembaraan pada zaman Rasulullah dah. Mereka menaiki unta dah, mereka menaiki kuda, menaiki unta di padang pasir yang jauh ya, yang senyap sunyi dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini tak sesuai lah wanita itu menggembara dalam keadaan seorang diri dah di padang pasir, kerana dibimbangi akan datang perompak dan sebagainya dah. Jadi akan menggugat keselamatan dan boleh mendatangkan kemerbahayaan pada diri dia ya. Okay. Jadi kita lihat suasana sekarang sudah dari segi kenderaan sudah ada kapal terbang dah, bas, yang mana pengangkutan ini penumpang-penumpangnya sangat ramai dah. Jadi makna terjamin keamanan dan keselamatan dah. Di samping ada pegawai keselamatan dah, ada port guard dan sebagainya dah. Dan kalau menaiki bas pun sudah ada insurans dah, insurans yang menjamin keselamatan. Jadi itu semua jaminan-jaminan yang boleh membawa kepada keselamatan lah ya. Jadi kita rasa itu memberi jaminan kepada keselamatan wanita ya. Jadi dalam hal ini dibolehkanlah ya, diharuskan bagi wanita bermusafir ya. Tak, okey. Dan selain daripada itu, pandangan yang mengatakan boleh ialah berdasarkan firman Allah Taala bagi wanita yang nak menunaikan haji yang wajib lah, berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Jadi ayat di atas ni menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya semua lelaki dan wanita untuk menunaikan haji di Baitullah ya, sekiranya mempunyai kenderaan dan cukup bekalan ya. Jadi haji ni haji yang rukun, haji yang pertama kali wajib dilaksanakan oleh lelaki dan wanita ya, bukan lelaki saja ya. Jadi wanita pun wajib menunaikan haji ya. Bersamanya ada kemampuan lah, kalau ada istita'ah tak? Istita'ah lah, dari segi kemampuan, dari segi kewangan, dari segi tenaga ya, tidak mempunyai penyakit kronik dan sebagainya ya. Jadi daripada dalil ni menunjukkan bahawa wanita itu dia boleh bermusafir ya. Kalau tidak ada ditemani oleh mahram, dia bersamanya mesti ada wanita yang siqat ya, kumpulan-kumpulan wanita yang siqat ya. Okey. Okey, kita selain daripada itu kita lihat jadi dalam hadis terdapat hadis larangan ya, terdapat hadis yang membenarkan ya kepada wanita untuk bermusafir tanpa mahram ya. Namun begitu hadis-hadis ni bukan kita kata wujudnya percanggahan ya.
tak ada percanggahan sebenarnya, ya. Jadi kita boleh gabungkan, ya. Gabungkan hadis-hadis ini, kita tawafukkan, ya. Dan ini dalam aspek ilmu muktalaf hadis lah, ya. Walaupun zahir nampak percanggahan, tapi sebenarnya tak ada percanggahan dalam dalil-dalil tersebut, ya. Kita kena tengok ada situasi, ya, situasinya, kondisinya dan lain-lain lah. Jadi kita lihat antara hikmah, ya, larangan Nabi berlarangan kepada wanita untuk bermusafir tanpa mahram adalah kerana bagi menjaga dan menjamin hak kepentingan golongan wanita daripada diganggu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, ya. Selain menutup lubang-lubang fitnah yang mungkin dilontarkan terhadap seseorang muslimah, ya. Jadi untuk mengelakkan fitnah, tak, untuk mengelakkan daripada wanita diganggu, sebab itulah wujudnya larangan wanita bermusafir tanpa mahram, ya. Sekiranya aspek-aspek ini terjamin dan dapat dijaga, maka diharuskan, ya, dibolehkan bagi wanita. Namun dikecualikan larangan ini pada wanita muslimah yang berhijrah dan juga tawanan, ya. Bagi wanita yang muslimah yang berhijrah ataupun dia ditawan, larangan ini dibolehkan bagi wanita, ya. Para ulama telah bersepakat bahawa sekiranya seseorang wanita muslimah yang berada di negara kafir, maka dibolehkan ke atasnya untuk berpindah ke negara Islam tanpa perlunya kepada mahram, ya. Jadi dia nak menyelamatkan diri dia ketika dia berada di negara kafir, kemudian dia telah Islam, dia nak menjaga diri dia dan sebagainya. Ya, jadi dalam aspek ini walaupun dia bermusafir tanpa mahram, dia dibenarkan, ya. Begitu juga sekiranya seorang wanita muslimah itu ditawan oleh orang kafir, ya, dan dia mempunyai kemampuan untuk melarikan diri dari mereka, maka dibolehkan juga untuk keluar tanpa perlu kepada mahram, ya. Ini pandangan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan, daripada Irsyad Al-Fatawa, ya. Dan di sisi ulama Hanafi, mereka tidak menganggap keluarnya mereka ini, iaitu muslimah yang ditawan ini, sebagai suatu permusafiran, ya. Okey. Jelas tak lagi? Jelas, okey. Jadi maknanya kita dapati ada perbezaan pandangan ulama lah, tak? Ada pandangan ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan harus, tak? Dan kita lihat dari aspek daripada fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, mengatakan yajuzu lil mar'ah an tusafira biduni mahramin bi syartin itminanuha 'ala al-aman fi diniha wa nafsiha fi safariha wa iqamatiha wa 'audatiha wa 'adamu ta'arudiha li mudayaqatin fi syakhsiha aw diniha. Ya, maksudnya dibenarkan ke atas seseorang wanita untuk bermusafir, ya, tanpa mahram, namun dengan syarat, ya, kena ada syarat-syarat dia jugalah, ya. Mestilah aman pada agamanya, ya, pada dirinya dalam pemusafirannya, ketika dia di destinasi dan juga dalam kepulangannya, ya. Maknanya dia bermusafir tu dari segi agama aman tak? Ya, selamat ke tidak, ya? Dan dari segi diri dia selamat ke tidak ketika dalam pemusafiran tu, ya? Dan ketika dia di destinasi, dia nak sampai ke tempat tu selamat ke tidak, dan masa nak pulang selamat ke tidak, ya? Kena tengok aspek-aspek ini. Kalau semuanya aman, semua selamat, okey, beres. Ya, okey, boleh meneruskan pemusafiran, ya. Dan tidak menghalangnya atau bertembung dengannya sebarang gangguan terhadap dirinya dan agamanya, ya. Jadi maknanya kalau semuanya selamat, dia kena pastikan wujud tak keselamatan ni pada agama dia, diri dia, ya, tempat yang dia nak pergi, masa pulang, ya. Kalau semuanya selamat,
boleh ya melakukan permusafiran ya. Hal ini boleh diambil daripada salah satu asar ya. Salah asar yang tadilah ya tentang az-Zu'ainah itu ya. Pandangan Nabi SAW kata suatu hari akan ada wanita az-Zu'ainah yang mengembara dari Hira pergi ke Mekah ya, melakukan tawaf ya di Baitillah. Okey. Maka daripada hadis ini ulama mengambilnya sebagai salah satu dalil yang mengharuskan permusafiran seorang wanita sekiranya aman ya. Dan Darul Ifta Al-Misriyah menambah lagi wa mimma sabaqa yatabayyanu lana an tawaffara al-amnu huwa al-mu'awwil alayh 'inda al-fuqaha fil iqdam 'ala as-safari wal imtina' minhu wallazi alayhi al-fatwa an safara al-mar'ah wahdaha 'abra wasail as-safar al-ma'munah wa turuqihi al-ma'hulah wa manafizihi al-'amirah min mawani' wa matarat wa wasail muwasalat 'ammatan jaizun syar'an wa la haraja alayh fihi. Okay. Dan ulama kontemporari juga ada juga yang mengatakan safar mar'ah itu haram, dan ada juga yang mengatakan safar mar'ah itu harus ya. Dan ada antara ulama yang mengatakan haram seperti Ramadan Al-Buti ya, Abdul Aziz Ibnu Bas ya, dan juga Ibnu Utsaimin ya. Dan bagi pandangan yang mengatakan harus ialah seperti Yusuf Al-Qaradawi ya, Yusuf Al-Qaradawi. Okey. Jadi berdasarkan pandangan Darul Ifta ni maksudnya, dan berdasarkan keterangan ini dapatlah difahami bahawa keamanan merupakan illah di sisi fuqaha dalam mengharuskan dan juga menghalang permusafiran ya. Jadi dalam nak menetapkan satu-satu hukum tu kena cari illah dia dah. Dan bagi Darul Ifta Misriyah kata illah dia ialah keamanan, al-amnu. Dan ada juga pandangan mengatakan tidak ada kejelasan illah ya. Illah tidak jelas ya. Dan ada juga pandangan mengatakan illahnya adalah fitnah. Illah itu dan ada yang mengatakan illah pengharaman itu kerana wanita itu sendiri bersifat lemah dan sebagainya ya. Jadi bagi pandangan Darul Ifta Misriyah kata illah dia ialah keamanan ya. Okey. Disebabkan itu kami datangkan ke atasnya satu fatwa bahawa pemusafiran wanita secara bersendirian menggunakan apa-apa cara musafir yang aman laluannya yang menjadi tumpuan ramai, kawasan yang tidak sunyi, sama ada di pelabuhan, lapangan terbang dan jalan perhubungan awam yang lain, maka ia dibenarkan ya secara syarak dan tiada kesusahan ke atasnya padanya untuk bermusafir, sama ada pemusafiran yang wajib, sunat atau harus. Dan sesungguhnya hadis-hadis yang melarang wanita dari musafir tanpa mahram adalah kerana digantungkan pada ketiadaan. Maka sekiranya wujud keamanan, tidak terangkum pengharaman ke atas permusafiran secara asalnya ya. Jadi kesimpulannya dari fatwa dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahawa hukum solo travelling bagi wanita adalah harus, namun mestilah berdasarkan kepada beberapa dawabit dan juga syarat seperti berikut ya. Jadi maknanya wanita kena ikut beberapa syarat lah ya. Maknanya harus tu bukan harus saja, kena ikut syarat-syarat dia juga ya. Ada syarat-syarat dia dan yang dia mesti patuhi ya. Yang pertama, mestilah keadaan aman terhadap dirinya, agamanya, maruahnya di masa pemusafirannya, sama ada dalam perjalanan, ketika di destinasi dan juga ketika pulang. Yang kedua, perlu mendapat keizinan daripada mahram dan juga wali yang terdekat. Kalau wanita yang dah bersuami, kena minta izin suami dulu ya. Kalau suami beri izin, maka bolehlah pergi. Kalau suami tak izin, tak bolehlah dah. Kena taat suami. Wanita wajib taat suami dah. Suami kata tak boleh nak pergi, tak boleh pergi, tak boleh lagi ya. Kena keizinan daripada mahram. Yang ketiga,
Bukanlah musafir ke tempat-tempat yang boleh membawa kepada fitnah atau memberikan mudarat terhadap dirinya. Kena tengok tempat yang dia nak pergi musafir tu. Boleh membawa fitnah ke tidak? Misalnya contohnya apa? Atau boleh memberi mudarat terhadap diri dia. Kalau dia pergi boleh bahaya, mendatangkan bahaya. Ataupun pergi tempat pergi melancong, tengok tempat dia macam mana tak? Atau contoh pergi seorang diri, pergi tempat perang saya, pergi Gaza seorang diri. Boleh tak? Kena tengok tempat juga tak? Ya? Dia tak tengok. Tak tengok macam mana tu? Kalau nak tengok tempat Palestin. Kalau solo bahayalah tak? Boleh berbahaya. Kalau ada kawan sekumpulan, ada berkumpulan wanita, tak apalah tak? Kalau terjamin keselamatan dia, dah dijamin keselamatan dia. Maknanya tempat di sana tu ada orang akan, pasti ada orang akan sambut dia, ada orang tunggu dia. Ya? Kena itulah. Kena tengok-tengok aspek-aspek itulah. Yang penting ada keamanan, ada keselamatan. Keselamatan diri yang penting. Tak? Okey. Kemudian maka dalam hal ini dinasihatkan adalah sebaiknya pemusafiran ditemani oleh sekumpulan wanita, ya, yang dipercayai. Ada kawan-kawan wanita lain pergi, dibolehkan, dibenarkan, ya, atau keluarga lain bersama-samanya, ya. Kami juga menasihatkan agar golongan wanita sentiasa menjaga maruah dan adab-adab Islam agar mereka terpelihara daripada sebarang panah fitnah dan tomahan, ya, serta menjamin kelangsungan kehidupan bersyariat, ya. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita dalam memahami agamanya, meletakkan keimanan kita serta memberkati segala amal perbuatan kita. Okay. Jadi dalam Islam kita ada maqasid syariah dah. Kita ada maqasid syariah. Yang pertama hifzuddin dah, kena jaga agama. Yang pertama jaga agama, yang kedua hifzun nafsi. Kena jaga diri, ya. Keselamatan diri kita, kita elakkan daripada kemerbahayaan, itu penting hifzun nafsi, ya tak? Yang ketiga hifzul akli, menjaga akal kita, menjaga akal. Yang keempat hifzul irdi ataupun hifzun nasabi, ya, menjaga maruah. Dan yang kelima hifzul mal, menjaga harta, ya. Jadi dari aspek maqasid syariah, kita tengok satu-satu tu, kalau dia ada kemaslahatan, ada manfaat, maka kita boleh kita laksanakan satu-satu perkara tu tak. Kalau ia mendatangkan kemafsadan, ya, boleh mendatangkan mafsadah, ya, mendatangkan kemerbahayaan, jadi perlu dielakkan, ya. Okey. Jadi ada apa-apa soalan tak? Ada lah. Okey. Dan kalau ikut daripada fatwa negeri Johor, ada 17 syarat, ya. Ini diletak bawah hukum untuk menunaikan haji sunat, ya, atau umrah sunat. Iaitu diharuskan, tapi ada syarat. Yang pertama, aman perjalanan dan terjamin keselamatannya. Yang kedua, suami atau mahram tiada. Kalau suami atau mahram tiada atau kedua-duanya uzur atau tidak dapat bersama disebabkan oleh sebab diharuskan syarak, maka sebab suami tak boleh ikut, sebab apa? Suami tak ada, pemahram tak ada, adik-beradik tak ada, ya, anak tak ada, ataupun uzur dan sebagainya, okay? Maka bolehkan, ya. Yang ketiga, telah mendapat keizinan suami atau mahram, jika ada. Yang keempat, bersama dalam kenderaan yang menghimpunkan ramai penumpang, ya. Contoh dia kata kapal terbang, penumpang ramai tak? Jadi terjaminlah keselamatan dah. Seperti kapal terbang, kereta api atau bas, ya, penumpang ramai, ya. Jadi dibenarkan. Yang kelima, bersama dengan kumpulan perempuan yang siqat, ya, yang boleh dipercayai dan solehat, ya, perempuan yang baik-baik,
kita bersama dengan perempuan yang baik-baik semua. Okey. Yang keenam, perjalanannya tidak menimbulkan fitnah atau keraguan. Perjalanan ni boleh bawa fitnah ke tidak? Yang ketujuh, wanita tersebut dari golongan yang sudah berumur. Kalau yang sudah berumur dibolehkan. Umur 50 tahun ke atas. Kita berumur ni berapa? Kalau kat Malaysia kan kalau kira warga emas tu umur berapa? 60 ke atas tak? Kalau 50 tu awal-awal lagi tau. Tapi ada 50 kira muda lagi tau. 60 ke atas tu kira warga emas, kira berumur dah lah kan. Tapi ada yang 60 nampak macam 40, 50 tau, awet muda. Ya? Berumur dibenarkan. Macam mana tu? Grouping tak apa. Wanita yang sikot kan. Grup ramai-ramai dibenarkan. Ya, benarkan. Kemudian tujuan musafir tu kerana ibadat misalnya, ibadat kepada Allah, taqarrub melihat melalui ibadat ini bukan untuk bermegah, ijab, riak, takabur dan tujuan dan lain-lain. Misalnya pergi musafir untuk melihat pemandangan, untuk melihat kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melacung, tujuannya apa? Untuk kita boleh menambahkan keimanan misalnya, melihat kebesaran Allah dan sebagainya dah. Sebab ada ayat yang menggalakkan supaya melihat muka bumi pergi beli shopping. Itu sampingan lah tak? Pergi shopping. Okey. Dan di samping itu mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk menunaikan ibadah, pergi dah balik, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk nafkah dan keperluan hidup selepas menunaikan ibadah haji sunat atau umrah sunat. Kemudian kesihatannya baik, tidak menghidap penyakit kronik yang boleh menyusahkan diri dan orang lain bersamanya dalam perjalanan hingga balik ke tanah air. Dia masih kuat, gagah dan sebagainya. Kemudian datang daripada hasrat dan kemahuan yang amat kuat dari diri sendiri, bukan paksaan dah. Wanita juga hendak pergi itu mestilah dari golongan Zatu Hismah. Wanita itu sendiri dia mempunyai jati diri dia sendiri. Dia berakhlak mulia, dia boleh jaga diri dia. Kalau kita kata dok nano lah, dia yakin dia boleh jaga. Tua memang dah kan. Lagilah yang matang je. Mestilah lebih-lebih boleh jaga diri tak? Okey. Dan mendapat kebenaran dari ulul amri. Perjalanan itu semata-mata ke tempat yang ada hubungan dengan ibadah tersebut, kecuali perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Telah mendapat kebenaran dari pihak bertanggungjawab, misalnya dari kedua-dua negara, misalnya Malaysia dan Arab Saudi. Kemudian digalakkan memaklumkan perkembangan dari semasa ke semasa kepada mahram atau suami. Semasa berada di destinasi tu, sentiasa nilah call, sentiasa maklumkan. Sekarang ni dah mudah kan, ada WhatsApp, Telegram, Skype ke apa ke. Kita kena sentiasa berhubung lah supaya ahli keluarga tahu kita berada kat mana dah, kita berada kat mana, keselamatan kita dan sebagainya. Okey. Saya berhenti setakat ni lah dulu tak? Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Doa okay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alhimna rusyda wa a'izna min syururi anfusina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah. Ajnes sama